Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq Hakimi bin Muhammad Arif. Saya berumur 18 tahun. Saya lahir di Hospital Besar Kuala Lumpur dan sekarang saya menetap di Selangor. Saya bersekolah rendah di Kuala Lumpur iaitu Sekolah Jalan Air Panas, dan sekolah menengah saya bersekolah di MRSM Felda di Perak. Sekarang saya melanjutkan pelajaran di Universiti Tun Hussein On, mengambil jurusan Diploma in Electrical Engineering. Hobi saya ialah bermain gitar dan saya merupakan anak tunggal. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhana binti Husni. Saya berumur 22 tahun. Saya jurusan dalam bidang kemitraan mekanikal engineering di Fakulti Teknologi Kemitraan. Saya tahun 1, semester 1. Tarikh lahir saya pada 10 Disember 1999. Lahir di Hospital Bukit Mertajam. Dan saya tinggal di Betam Perdana 2, Betam Lakeview, Kepala Batas, Pulau Pinang. Dan ini adalah keluarga saya. Saya anak ketiga daripada 5 orang adik-beradik. Saya mempunyai seorang kakak, seorang abang dan 2 orang adik perempuan. Ketika saya lapang, saya akan menonton drama Korea yang bergenrekan lawak dan sebagainya. Dan saya juga gemar dan suka untuk beriadah pada waktu petang. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam dan selamat sejahtera saya ucapkan. Pada hari ini, tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengulaskan peribadi saya ataupun memperkenalkan diri saya dalam program Kompang dalam kod UQB 10401. Dan nama saya diberi Olivia Sinap Ana Ali dan nombor matrik saya ialah CN210049. Saya merupakan pelajar semester 1 tahun 1 dan tarikh lahir saya adalah 27 hari bulan 3 tahun 2000 dan sekarang saya berumur 21 tahun. Dalam pengenalan diri saya ini terdapat beberapa isi, iaitu isi pertama, saya berasal dari mana. Yang kedua adalah pendidikan. Yang ketiga ataupun higher sekali ialah hobi saya. Dalam isi pertama iaitu saya berasal daripada Bintulu, Sarawak dan menetap di Bintulu. Dan isi kedua adalah pendidikan saya, di mana saya telah menduduki ujian UPSR di SK Bintulu dan menduduki ujian SPM di SMK ataupun Sekolah Menengah Baru Bintulu, dan saya telah mengambil diploma dalam jurusan kejuruteraan mekanikologi, dan pada masa kini saya telah menyambung pendidikan di Universiti Tun Hussein On dalam Sarjana Muda Mekanikologi juga. Hobi saya yang pertama adalah di mana saya suka bermain alat muzik, terutamanya gitar. Pada waktu lapang, selalunya saya akan bermain gitar, mengambil skill dalam permainan alat muzik. Dan yang kedua adalah hobi saya iaitu saya suka bersukan. Sebagaimana saya suka bersukan dalam olahraga iaitu membuat acara
Meraja Lembing. Dan selepas itu adalah hobi saya yang ketiga, iaitu saya suka membela ikan dan saya suka mengumpul koleksi jenis-jenis ikan, terutamanya jenis ikan arwana, talipia, ikan koi dan ikan beta. Ini saja pengulasan mengenai diri saya, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adana Sofia binti Ahmad Nur. Dia berusia 18 tahun. Lahir pada 2 Januari 2003. Berasal daripada negeri Perak. Saya merupakan pelajar Pusat Pengajian Diploma Sains Gunaan tahun 1 semester 1. Saya menerima pendidikan di SK Datuk Kamarudin semasa sekolah rendah dan di SMK Bandar Berang 2020 semasa sekolah menengah. Hobi saya adalah berbasikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Syahadah binti Hamzah. Saya berasal dari Sek Kedah. Saya berumur 20 tahun dan dilahirkan pada 30 April 2001. Saya merupakan anak terakhir daripada 10 orang adik-beradik. Saya juga telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Beris Jaya. Seterusnya, saya menyambung pelajaran di pengajian sekolah menengah di Maktab Rendah Sains Marageri. Seterusnya, saya menyambung pula di Kolej Matrikulasi Melaka. Dan kini saya merupakan pelajar tahun pertama di Universiti Tun Hussein On dalam kos Sarjana Muda Sains Kepelbagaian Biologi dan Pemeliharaan. Sekian, terima kasih. Kompang merupakan sejarah warisan. Kompang ialah sejenis alat muzik tradisional berupa gegendang bagi masyarakat Melayu dalam Kepulauan Nusantara. Kulit kompang biasanya diperbuat daripada kambing betina. Namun mutakhir ini, kulitnya juga diperbuat daripada kulit lembu, kerbau, malah getah sintetik. Pada zaman ini, kompang mula ditelan zaman kerana ramai pemain kompang yang kurang aktif. Hal ini kerana banyak kumpulan kompang yang telah dibubarkan. Salah satu sebabnya ialah kerana pandemik. Selain itu, terdapat juga kelab-kelab yang ingin mengekalkan warisan kompang agar dikenang oleh generasi-generasi seterusnya. Selain itu, saya akan menerangkan langkah-langkah mengekalkan dan mengetengahkan muzik kompang ke antara bangsa. Terlebih dahulu, saya akan menerangkan apakah itu kompang. Kompang biasanya dimainkan oleh masyarakat Melayu untuk sesuatu majlis atau acara yang melibatkan gimmick. Peranan kompang dalam kehidupan masyarakat pada masa kini telah menjadi begitu penting, khususnya untuk meraihkan majlis perkahwinan atau perarakan dan untuk menyambut pembesar-pembesar negara. Kompang biasanya dimainkan oleh masyarakat Melayu mengikut rentak iramanya sendiri. Selain daripada perarakan pengantin dan sesuatu majlis perkahwinan dan perarakan tetamu kehormat dalam sesuatu majlis rasmi, kompang juga berperanan untuk meriahkan majlis mahaban, majlis berkatan, perasmian sesuatu program atau acara yang melibatkan gimmick, dan boleh juga digunakan oleh kelab penyokong untuk meriahkan acara
sukan seperti kelab bola sepak, kumpulan orkestra, nasyid dan kumpulan-kumpulan muzik Melayu yang lain. Kompang juga masyhur di kalangan masyarakat Islam di Sabah dan di kalangan suku Bajau. Selain itu, peranan kompang juga dapat memberi pendedahan kepada masyarakat tentang kepentingan menghayati kesenian, permainan kompang serta mengenali dengan lebih dekat dan mendalam tentang kesenian permainan kompang. Di samping itu, kita juga dapat meningkatkan kesedaran sosial kepada masyarakat tentang aspek kerjasama dan semangat berpasukan berkonsepkan kebudayaan dan kesenian melalui kompang yang boleh diaplikasikan dalam sesebuah masyarakat. Dalam hal ini juga, kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara para peserta dan masyarakat dalam permainan kompang, serta kita juga dapat menanam kecintaan dalam permainan kompang. Seterusnya, kita juga dapat menghargai warisan turun-temurun ini agar warisan Melayu yang berharga ini tidaklah pupus di telan zaman. Di samping itu, kita hendaklah sentiasa berpegang kepada semangat cintakan warisan negara Malaysia dengan bercita-cita untuk memenuhi azam dan wawasan negara melalui pandangan ilmu dari sudut warisan, kebudayaan dan kesenian. Raja, terdapat 3 cara ataupun langkah-langkah untuk mengekalkan dan mentengahkan muzik ke antara bangsa, iaitu ialah pihak sekolah perlu mewujudkan seni muzik kompang kepada sekolah rendah. Selain itu, langkah-langkah untuk mengekalkan dan mentengahkan muzik ke antara bangsa yang kedua ialah penubuhan kelab kompang dan persatuan warisan. Seterusnya, pihak warisan kebudayaan dan masyarakat juga perlu menganjurkan kempen dan sebagainya. Hal ini terdapat beberapa cara untuk menjaga dan memelihara permainan kompang agar tidak pupus di telan zaman. Antara beberapa pandangan yang saya tentang penjagaan dan pemeliharaan permainan kompang ialah setiap institut pengajian termasuk peringkat sekolah rendah dan menengah diwajibkan menubuhkan satu kelab kompang atau persatuan kompang. Bukan itu saja, pihak IPT ataupun pengajian tinggi juga perlu menubuhkan
kelab ataupun persatuan dalam kalangan mahasiswa di kampus untuk subjek kompang. Sebagai contoh, langkah-langkah untuk mengekalkan dan mengetengahkan muzik ke antara bangsa yang pertama ialah pihak sekolah perlu mewujudkan seni muzik dalam aktiviti ko-kurikulum di sekolah. Malah, pihak sekolah juga perlu mewujudkan seni kompang kepada sekolah rendah lagi. Hal ini, kita dapat membantu ataupun menarik minat anak muda dalam seni muzik kompang, justru dapat mengekalkan warisan seni budaya di Malaysia. Dalam seni muzik kompang terdapat ramai anak muda yang mengemari atau meminati bermain alatan muzik, iaitu sebagai contoh, menerusi daripada rakaman tersebut, terdapat seorang guru dan anak-anak di pusat tadika sedang bermain alatan muzik kompang. Nampak seronok kan? Seperti mana menerusi rakaman tersebut, kita nampak anak-anak muda sekarang telah menerapkan diri dalam permainan alatan muzik kompang. Ini adalah salah satu contoh di mana pihak sekolah telah mewujudkan seni kompang sejak prasekolah lagi untuk menerapkan dalam generasi muda pada zaman sekarang. Hal ini, pihak sekolah ditarifkan sebagai sesebuah bangunan atau tempat berfungsi untuk memberikan pendidikan kepada pelajar. Sekolah biasanya mempunyai beberapa kelab dan persatuan seperti kelab dan persatuan bahasa Melayu dan sebagainya. Oleh itu, sekolah merupakan salah satu destinasi yang terbaik dalam pertubuhan kelab dan persatuan warisan di sekolah. Persoalan yang selalu bermain di dalam minda kita ialah bagaimanakah peranan pihak sekolah dapat mengekalkan warisan permainan alatan muzik kompang di negara kita. Coba kita fikirkan sejenak. Kalau pihak sekolah tidak menubuhkan kelab dan persatuan warisan, pasti tidak akan timbul sayang akan warisan dan sikap tidak mahu mengenali warisan kaum lain serta budaya lain dalam diri pelajar. Sebagai contoh yang cukup jelas ialah pertubuhan persatuan kelab kompang di sekolah, itu pun hanya segelintir pelajar sahaja yang melibatkan diri dalam persatuan tersebut. Ini menunjukkan bahawa ada lagi generasi muda yang mahu menjadi pewaris budaya di negara kita. Seperti mana menerusi rakaman yang kita lihat sekarang, terdapat ramai anak muda yang amat gemar dengan permainan alat muzik kompang. Sebagai contoh, di mana pihak sekolah telah menganjurkan aktiviti perlawanan permainan alat kompang di sekolah. Hal ini, pihak sekolah dan pihak IPT perlulah meningkatkan usaha-usaha dalam penubuhan dan persatuan warisan seni kompang di dalam setiap pusat pengajian agar generasi muda dapat mengenali warisan dan budaya Malaysia. Seperti mana menerusi rakaman tersebut, kita dapat lihat di mana anak-anak muda ataupun generasi muda amat gemar dengan permainan alat muzik kompang. Dengan penubuhan dan persatuan warisan seni kompang, hal ini dapat mengekalkan warisan seni kompang di Malaysia. Malah, ia dapat mentengahkan warisan seni kompang ke antara bangsa.
Manakala pihak warisan kebudayaan dan masyarakat perlulah menganjurkan kempen, ceramah, wawancara serta pameran berkaitan dengan seni kompang bagi menghidupkan warisan tradisional di Malaysia. Sebagai contoh, pihak warisan kebudayaan perlulah membuat pameran kebudayaan setahun sekali agar dapat menarik minat anak-anak muda dalam seni muzik kompang. Bukan itu saja, seni kompang juga akan terbela dan sentiasa diwariskan kepada generasi muda. Lagi, jika penerapan seni muzik kompang sejak kecil lagi, hal ini tidak teragak-agak, seni kompang akan menjadi warisan anak muda masa kini. Seterusnya ialah kompang ke peringkat antarabangsa. Negara yang dipilih adalah Jepun. Jadi, bagi memperkenalkan, menyebarluas dan berkongsi nilai-nilai budaya Melayu bersama masyarakat luar, iaitu masyarakat Jepun, UTHM telah menghantar seramai 14 mahasiswa dan juga 4 orang pegawai, iaitu 3 orang pegawai pengiring Pusat Pengajian Umum dan Kurikulum serta seorang pegawai perhubungan dari Pusat Pengajian Bahasa Universiti Tun Hussein On Malaysia. Mereka telah mengambil inisiatif dengan menyertai program mobiliti berkredit outbound UTHM-TUFS iaitu di Jepun pada 21 hingga 27 Julai 2017 lalu. Terdapat beberapa aktiviti menarik yang telah dilaksanakan dalam program ini, antaranya ialah mengadakan aktiviti perkongsian ilmu pengetahuan di Tokyo University of Foreign Studies iaitu TUFS. Dalam program ini, pelajar Jepun yang mengambil kursus Bahasa Melayu telah berdebat dengan pelajar UTHM, manakala sebahagian lagi pelajar TUFS diajar menulis tulisan khat. Program yang berlangsung selama hampir 4 jam itu diakhiri dengan Majlis Pra-Prasmian Fiaskom 2017 oleh Profesor Soda iaitu Ketua Jabatan Pengajian Bahasa Melayu di TUFS. Dengan berlangsungnya perasmian itu, secara tidak langsung mengangkat Fiaskom 2017 anjuran PPUK sebagai program di peringkat antarabangsa. Selain itu, peserta mobiliti turut menerima jemputan daripada Sekolah Rendah Jindaiji untuk berkongsi tentang keunikan seni gendang budaya. Bermula dengan sesi pengenalan terhadap Malaysia dan UTHM, anak-anak samurai di sana juga diperkenalkan dengan manual membuat kompang dan kemahiran bermain kompang. Apa yang menarik, pelajar UTHM dan pelajar Sekolah Rendah Jindaiji telah membuat persembahan dengan menggabungkan antara gendang Jepun dan kompang Malaysia. Lebih membanggakan apabila pasukan mobiliti turut mendapat jemputan untuk membuat persembahan kompang daripada daerah Majlis Daerah Chofu sempena dengan Majlis Pra-Prasmian Sukan Olimpik 2020. Selain itu, paluan kompang yang bergema di daerah Chofu itu juga telah berjaya menarik seramai 2,000 samurai di sana untuk mencuba dan memakai pakaian tradisional seperti baju kurung dan baju Melayu selain belajar bermain kompang. Hal ini telah membuktikan bahawa seramai 14 orang mahasiswa ini telah berjaya mencapai objektif sekaligus berjaya memperkenalkan kompang Melayu kepada masyarakat-masyarakat di Jepun. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seni kompang adalah salah satu kesenian tradisi yang mampu mengangkat nama negara ke pesada antarabangsa. Dan ini adalah beberapa bukti bahawa kompang telah pun pergi ke peringkat antarabangsa seperti ke Cheonan Korea. Mereka telah memasuki suatu pertandingan iaitu Cheonan World Dance Festival. Selamat menonton. 싱가포르 팀이 준비됐습니다. 여러분 박수 부탁드리겠습니다. Allahumma sholli ala
Sayyidina Muhammad. Allah Maha Agung, Pengasih dan Penyayang. Mereka juga membuat persembahan dengan menggabungkan alat muzik yang lain seperti drum dan sebagainya bagi menarik minat dan menambah keunikan alunan yang dibawa semasa dalam persembahan mereka. Menarik kan? Dan mereka menang di tempat kedua dalam pertandingan Cheonan World Dance Festival dan juga menang di tempat ketiga bagi peraduan menari terbaik. Wah, hebatnya mereka. Mereka juga terdiri daripada 24 orang delegasi kebudayaan Singapura dari Sri Warisan, Pesadaku Artis Seni Budaya Fuchun dan juga dari Seri Mahligai. Sebagai rakyat Malaysia, saya rasa amat berbangga dengan negara jiran kita iaitu negara Singapura yang telah pun membukti bahawa telah berada di peringkat antarabangsa iaitu dapat melakukan festival di Korea. Sebagai rakyat, kita perlulah memupuk rasa cinta dan kebanggaan kita dengan identiti bangsa Melayu dan budaya terhadap negara yang perlu disematkan dalam jiwa. Seni kompang adalah salah satu kesenian tradisi yang mampu mengangkat nama negara ke pesada antarabangsa jika diberi perhatian dengan lebih serius. Dan ini juga adalah beberapa bukti bahawa kompang telah pun pergi ke peringkat antarabangsa. Usaha awal bagi salah seorang pencinta muzik tradisional telah pun bermula dengan mencipta inovasi pembelajaran kompang pada tahun 2016. Inovasi pembelajaran ini direka cipta oleh seorang penggiat seni iaitu Jurulatih Seni Budaya Negara Negeri Perak. Buku modul yang bertajuk Ritma Cinta Kompang merupakan buku yang pertama diterbitkan di Malaysia dan telah mendapat memenangi pingat emas dan dapat anugerah tertinggi iaitu Best Award di peringkat kebangsaan dan anugerah antarabangsa. Kesimpulannya, aktiviti kompang bukan sahaja berlaku di Malaysia dan di wilayah Nusantara, bahkan di peringkat antarabangsa seperti Jepun dan Korea Selatan. Sebagai pelajar, kita mestilah mempelajari dan mempraktikkan seni muzik kompang untuk memelihara warisan negara yang berharga. Kejayaan seni kompang yang telah menembus ke pesada dunia ini haruslah dikekalkan supaya dapat dinikmati dan diteruskan oleh generasi yang akan datang. Sekian saja daripada kami, LDK 7. Terima kasih.